Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair ya rahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Silal Akar yang merupakan wakil Haidar Foundation Turki di Malaysia. Seterusnya para profesor, para doktor, para pensyarah serta seluruh mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedang penonton yang sedang menonton di live Facebook Pusat Islam Muslim. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Siraman Rohani yang dipetik daripada Risalah Cahaya ataupun Risalah An-Nur yang dikarang oleh Said Badi'uz Zaman An-Nursi. InsyaAllah hari ini kita masih lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Silal Akar yang akan mengupas berkenaan dengan tajuk Risalah Ramadan, yang mana tajuk ini khas sempena bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang ni kita telah berada di penghujung bulan Ramadan, iaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita doakanlah moga-moga kita dapat mengambil sebanyak-banyak manfaat sempena dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi hari ini kita akan menyambung kembali hikmah yang telah kita belajar pada minggu-minggu yang lepas, iaitu hikmah yang ke-7 pada hari ini kita akan sambung. Minggu lepas kita habis pada hikmah yang ke-6. Jadi insya-Allah pada pagi ini pada Ustaz akan menyambung pada hikmah yang ke-7 insya-Allah. Jadi sebelum saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, suka untuk saya ingatkan kepada semua yang sedang menghadiri, terutama pensyarah USIM yang menghadiri kuliah kita pada pagi ini, untuk sama-sama mengisi kehadiran anda di MyTime yang akan disediakan form tersebut di ruangan komen insya-Allah. Baik. Jadi kepada yang baru sahaja masuk, boleh mengajak kawan-kawan ataupun saudara mara untuk sama-sama kita memperolehi manfaat pada pagi ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung pengajian kita pada hikmah yang ke-7. Falyatafaddal mashkura. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tarda wa waffiqna li khidmatihi fi kulli an wa zaman ala rasulina wa nabiyina salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dan banyak selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan selamat pagi kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Semoga insya-Allah 10 hari akhir Ramadan ni kita sama-sama insya-Allah sebanyak mungkin insya-Allah kita boleh ambil manfaat. Banyak kita bercucuk tanam insya-Allah sebelum Ramadan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. InsyaAllah sama-sama kita banyak ambil untung, banyak kita ini insyaAllah buat investment untuk bakal kita punya kediaman, kan? Iaitu kubur dan syurga insyaAllah. InsyaAllah seperti yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi, insyaAllah kita akan menyambung dengan hikmah yang ketujuh. Kenapa puasa itu difardukan, dan banyak ada hikmah dia. InsyaAllah hari ini kita akan tamatkan risalah Ramadan. Minggu ini, minggu terakhirlah kita janjikan. Setiap minggu kita kupas 3 hikmah. So insyaAllah hari ini ke-7, ke-8 dan ke-9. Di antara hikmah berpuasa Ramadan itu ialah dari segi hubung kaitnya dengan untung dan rugi manusia yang datang dalam kehidupan dunia ini untuk bercucuk tanam dan berdagang untuk kehidupan akhirat. Memang kita tahu kan, manusia Allah hantar dia untuk dia di sini buat persediaan, kan, untuk dia buat perdagangan, kan, ataupun manusia datang ke dunia ini untuk buat pertanian. Dan sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhir. Yani dunia ini ladang untuk akhirat. Kita bercucuk tanam di sini, kita bersusah payah di sini, kan, kita berpenat-penat di sini, tapi insya-Allah kita akan berehat-rehat selama-lamanya. Sekarang ni ada banyak peluhan, banyak ada cabaran, banyak ada kesusahan, tapi insya-Allah di akhirat nanti kita akan sangat seronok, kita akan bahagia selama-lamanya jika kita betul-betul bercucuk tanamlah. Kalau kita betul-betul berdagang, kita buat investment dengan Allah, kan. Allah Subhanahu wa taala firman, astagfirullah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli kita punya harta dan nafsu kita ini dengan mengurniakan syurga. Yani Allah Subhanahu wa taala walaupun dia yang memberi seluruh harta benda kita itu, nafsu kita itu, tapi Allah nak beli daripada kita. Beli itu bermaksud kita jual kepada Allah, bermaksud kita ini beribadah, kan, kita ini menyediakan diri untuk hari akhirat, hari balasan. Dan kita kena beriman, mengenali Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur atas kejadian dan sebagainya. Jadi dari segi bercucuk tanam ni, dari segi perdagangan ni, kan, manusia datang ke dunia ini, apa hikmah dia puasa? InsyaAllah kita akan nampaklah macam mana puasa itu ada peranan dia. Pada bulan Ramadan, satu kebaikan akan berlipat ganda. Setiap huruf Al-Quran itu ada 10 ganjaran mengikut sebuah hadis yang membawa 10 daripada buah-buahan syurga. Maka setiap huruf Al-Quran itu akan menjadi berlipat ganda ganjarannya. Sesetengah ayat seperti ayat kursi akan berganda beribu-ribu kali. Ini akan bertambah lagi di hari Jumaat di bulan Ramadan, manakala pada malam Lailatul Qadar ia berganda sehingga 30,000 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, kan. Yani, begitu pemurahnya, kan. Allah Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan hamba dia. Bila hamba dia buat satu keburukan, kejahatan, Allah catat satu. Tengok rahmat Allah, kan. Allah catat satu. Tapi bila hamba buat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberi, kan, satu amalan baik itu Allah memberi ganjaran 10. 10 itu apa kita tak tahu, wallahu alam. 10 permata ke, 10 buah-buahan syurga ke di akhirat nanti, kan. Bagi zaman kata 10 daripada buah-buahan syurga. Jadi kalaulah kita baca satu huruf Al-Quran, misalnya alif lam mim, kan, 3 huruf. 3 huruf tu darab 10, 30 pahala. Dia membawa 30 pahala kalau kita
ikhlaslah. Sebab amalan tu kalau diterima oleh Allah jika kita berikhlas, kalau kita sangat setia kepada Allah. Jadi ini hari-hari biasa. Bila masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan 1000 pahala untuk satu amalan baik. Untuk satu amalan membawa 1000 kali ganda pahala. Ya, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat kalau kita baca setengah ayat seperti ayat kursi Yasin, kan, dia membawa beribu-ribu kali ganda pahala. Kalau di Lailatul Qadar pula, Imam Nursi kata apa? 30,000 kebaikan. Macam ada ni kan, tepung kan, ada tepung punya ranting yang tangkai-tangkai tu kan, dia ada banyak biji, setiap satunya dia membawa 10 kan. Jadi seperti itulah kita boleh kata. Jadi pada bulan Ramadan kalau kita mencari, yang saya rasa kita kena memburu, cuba memburu Lailatul Qadar. Kalau boleh kita jangan tidur, dan lepas Isyak tu sampai pagi kita cari, kita beribadah, berzikir, bertasbih, berselawat, kan, mengaji Al-Quran, kita solat, kan, solat sunnah lah, kita buat solat qada, kan, sebab kita tak tahu malam yang mana satu. Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan, kan, dia tersembunyi, terpelihara itu. Kerana begitu pentingnya, kan, Quran tu telah diturunkan pada malam tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak ganjaran pada malam tersebut. So orang yang bijak tu mesti dia akan mencari malam tu. Dan mesti kita mencari malam tu. Kita kena terjagalah, kena kita berhati-hati untuk memperolehi malam yang penuh berkat itu, kan. Lebih dia berkat lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, saya sambung. Demikianlah setiap huruf Al-Quran itu akan menghasilkan 30,000 kebaikan yang merupakan ganjaran kekal yang akan tumbuh menjadi pohon nurani yang mulia yang akan menghasilkan buah-buahan ganjaran kepada orang mukmin di bulan Ramadan tersebut. Oleh itu marilah, lihatlah dan perhatikanlah betapa untungnya dagangan suci abadi ini. Lihat dan renungkan agar kamu dapat menggambarkan betapa ruginya mereka yang tidak menghargai nilai huruf-huruf ini. Demikianlah Ramadan, ia adalah ibarat satu pameran serta pasar dagang untuk habuan keuntungan akhirat. Ia adalah ibarat tanah subur untuk hasil mahsul akhirat, ibarat hujan di bulan April di musim bunga yang menyuburkan amalan dan menumbuhkannya. Ia juga adalah satu perayaan suci lagi gemilang untuk mempamerkan kehambaan seseorang itu kepada Tuhannya. Jadi kita kalau memang betul-betul kalau kita menunaikan ibadah puasa ini, kalau kita menunaikan membaca Al-Quran tu, kita akan banyak beruntung. Tapi betapa ruginya orang yang tidak menghargai nilai huruf. Ada setengah orang dia macam tidak buka pun Quran pada Ramadan, dan masih dia sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, kan? Nauzubillah, kita ini berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang tidak membawa manfaat bagi kita. Jadi pada bulan Ramadan dia ibarat macam satu pameran serta pasar dagang. Macam kita kan bila dengar ada pesta buku ataupun ada pesta makanan ke, kan, kita pergi semua murah di sana. Kalau di luar kita beli RM5, mungkin di pasar kita beli RM2. Tengok murahnya, kan? Banyak promosi. So pada bulan Ramadan seorang tu dia bagi satu, invest satu, dia dapat 1,000. Dan kalau Lailatul Qadar 30,000. So begitu untungnya seorang individu, dia menghargailah malam-malam ini, khususnya malam-malam terakhir ni, kan, 10 hari terakhir ni. Oleh itu manusia difardukan puasa agar kealpaan tidak terus mentampingi keperluan nafsu asas kebinatangan untuk sekadar makan dan minum, serta perkara lain yang merangsangkan nafsu yang tidak berfaedah. Puasa menjadikan nafsu keluar sebentar daripada ciri kebinatangannya dan bertemu di lapangan para malaikat, lantas jadilah dia manusia akhirat atau
ibarat roh yang muncul dengan jasad kerana ia menghindari keperluan dunia sementara, kerana ia masuk berdagang untuk hasil akhirat. Okey. Jadi sekarang ni di sini key point. Apa key point di sini? Peranan puasa itu. Apa yang puasa melakukan? Kan? Puasa itu menjadikan kita ini terhindar daripada makan minum sementara waktu. Kan? Kita tidak ikut lagi nafsu banyak. Kalau hari-hari biasa sesuka hati sahaja kan, walaupun belum lapar lagi, kita makan macam untuk ambil menikmati kan, kita menikmati kelazatan di lidah kita. Perut kosong, perut penuh, tapi lidah macam nak lagi kan, nak lagi. So hari-hari biasa susah kita nak macam mengaji, susah nak, kalau baca buku pun mengantuk sebab penuh kita punya perut. Tapi pada bulan Ramadan manusia seolah-olah dia meninggalkan jasad dia itu. Seolah-olah hanya ada roh dia. Hanya ada macam sudut kemalaikatan dia. Manusia ada sudut kan, ada sudut tumbuhan, ada aspek kehaiwanan kan, macam binatang. Itu makan minum syahwat kita itu kan macam haiwan. Yang ketiga kemalaikatan. Jadi bila manusia beribadah, bila manusia dia betul-betul taat pada Allah, dia macam masuk ke lapangan para malaikat. So, begitu pentingnya puasa itu membantu pada kita untuk kita betul-betul menuai kan, kita macam buat investment di pasar dagangan ni. Pasar dagangan yang habuan dia banyak ada keuntungan akhirat. Masya-Allah. Jadi mudahnya orang kalau puasa, kalau dia puasa mudahnya dia beribadahlah pada bulan Ramadan. Pada zaman dia sambung, dia kata benar, Ramadan yang mulia menjanjikan umur yang lebih berkekalan dan kehidupan yang lebih berpanjangan yang dapat diperolehi dalam kependekan dan kesementaraan kehidupan dunia. Yani satu bulan Ramadan, satu bulan kan dia selama 30 hari. Tapi subhanallah dia membawa umur yang panjang pada kita. Sebab dia, kita sebut tadi kan, bayangkan satu huruf tu membawa 30,000. Alif Lam Mim 3 darab 30, 90,000 pahala. Tapi kalau kita ikhlaslah. Jadi Imam Mursi sambung, dia kata satu Ramadan telah mencukupi untuk mendapatkan hasil amalan 80 tahun sebagaimana dalil tentang kelebihan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan menjadi bukti rahsia. Apa bukti yang pada zaman cerita rahsia ini? Dan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran sebut, Astagfirullah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ya, sangat dia yang 1000 bulan. So maknanya dia membawa 80 tahun seolah-olah kita 80 tahun dah beribadah. Satu bulan 30 hari itu membawa 80 tahun ibadah. So misalnya kalau ada seorang individu sampai umur 60 tahun, kalau seorang pakcik ke makcik ke kan, sampai umur 60 tahun dia macam alpa kan, dia macam tak berapa banyak ibadah dia, mungkin dia lalai, tak mahu ibadah kan, dia tidak puasa, tidak solat kan. Tapi bila dia masuk bulan Ramadan, kalau dia dah dapat hidayah tahun ni, contohnya bulan ni dia dah dapat hidayah, so dia akan cover semua kesalahan dia itu. Apa yang dilakukan selama 60 tahun tu dia akan cover, dan plus 20 tahun selama 20 tahun punya ibadah dia akan dapat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ini sebenarnya ada potensi. Maknanya Ramadan tu dia ada potensi membawa pada kita 80 tahun usia penuh dengan ibadah. Dia ada mampu. Tapi tidaklah kita kata semua orang tu akan dapat ni. Dan siapa yang ikhlas, siapa yang percaya, siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, mereka yang akan dapat. Yani dia tengok juga kualiti puasa kita. Macam mana puasa kita? Kalau kita sambil kosongkan perut, tapi macam mana lidah kita? Masih kita ini menipu orang ke kan? Masih kita ini dengar macam lagu-lagu yang haram kan? Jadi maknanya dia tengok juga kita punya keadaan lah pada bulan Ramadan.
Sebagaimana keadaan seorang sultan yang menetapkan beberapa hari untuk perayaan dalam tempoh pemerintahannya atau dalam sesuatu tahun, sama ada hari pertabalannya atau hari-hari peristiwa besar lain. Rakyat jelata pada hari-hari perayaan tersebut tidak tertakluk kepada tata cara yang umum. Bahkan mereka itu dimuliakan, terutamanya yang layak dan benar-benar berjasa dengan anugerahnya yang istimewa. Mungkin dipanggil menghadap di hadapannya, dikurniakan gelaran dalam upacara yang gemilang. Begitu jugalah pemerintah yang merupakan pencipta sekalian alam, yang telah menurunkan Al-Quran yang merupakan firman-Nya yang suci di bulan Ramadan yang mulia. Bulan tersebut adalah umpama satu bulan perayaan ilahi, serta medan pameran Rabbani, serta majlis rohani yang khas. Oleh sebab perayaan itu adalah Ramadan, maka adalah bertetapan diperintahkan padanya berpuasa agar manusia terhindar daripada kesibukan melayan kehendak nafsu rendah mereka. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, dari zaman dah kaitkan dengan puasa itu. Apa hikmah puasa? Dia kata seorang sultan, dia bawa satu analogi. Imam Nursi dia suka bagi analogi sebab analogi itu macam mendekatkan perkara yang jauh kepada kita. Ataupun benda yang susah difahami itu dah macam mudah difahami. Jadi dia bagi contoh, sultan satu di satu pemerintahan tu kan dia ada hari-hari yang khas ataupun setahun sekali dia menentukan satu hari, mungkin ada peristiwa yang besar berlaku dalam sejarah. So di hari yang tu dia bagi perayaan, dia bagi jamuan. Jadi rakyat pun datang tanpa tertakluk kepada tata cara yang umum. Bahkan semua mereka itu dimuliakan dan terutamanya ada orang buat kebaikan kan, mungkin ada orang yang buat sesuatu untuk masyarakat kan, dia dianugerahkan pada hari yang istimewa itu kan. Semua orang tu boleh jumpa, boleh menghadap di hadapannya kan, banyak digelarkan, banyak diberikan hadiah kan oleh pemerintah tu. Jadi bayangkan pemerintah yang merupakan pencipta seluruh alam, yakni sultan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala juga menentukan bulan Ramadan tu kan macam perayaan. Sebab tu orang Malaysia bila dah Ramadan tamat buat satu bulan perayaan kan, satu bulan. Sebab apa? Sebab satu bulan kita dah diberikan oleh Allah banyak dagangan, banyak investment, banyak kurniaan. So kita kena gembira kan satu bulan. Masya Allah. Saya rasa adat yang baiklah, mungkin 2-3 hari itu orang tak sempat kan nak ucap selamat hari raya. Jadi selama sebulan tu kita dapat. Macam di Turki 3 hari disambut. Tapi macam susah nak jumpa semua kawan-kawan, semua kaum kerabat. Macam tak sempat. 3 hari tu dia cepat berlalu. Tapi bila 1 bulan, mudahlah kita buat perayaan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan ni macam majlis rohani. Majlis yang khas, perayaan yang khas. Pameran Rabbani dan medan perayaan pameran Rabbani. So, kenapa kita puasa? Sebab bila puasa kita hindarkan diri daripada kesibukan melayan kehendak nafsu rendah kita. Itulah dia sangat bertetapan kan, sangat dia bersesuaian. Kalau tak puasa, susah kita nak menyambut dengan baik Ramadan. Okey. Akhir sekali dalam hikmah ke-7 pada zaman dia cerita tentang puasa macam mana kan, apa ciri-ciri utama kan. Kalau kita puasa itu macam mana kita kena hati-hati. Sebaik-baik puasa ialah apabila seseorang itu berpuasa seluruh indarannya dan anggotanya juga seperti mata, telinga, hati, khayalannya serta pemikirannya sama seperti berpuasanya perutnya dengan berlapar. Ini adalah dengan mengelak daripada melakukan perkara yang haram serta perkara yang tidak berfaedah, yang tidak berkenaan dengannya sambil menumpukan segala anggota-anggota tersebut kepada jalan pengabdian dan ketaatan kepadanya. Contohnya, seseorang itu membuatkan lidahnya turut berpuasa dengan menghalangnya daripada bohong, mengadu domba, serta daripada menuturkan perkataan nista sambil menyibukkannya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, serta berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, beristighfar dan seumpamanya.
Dia juga seharusnya mendorong anggota-anggota dan panca inderanya untuk turut berpuasa seperti mengelak daripada melihat perkara yang haram, menghalang pendengarannya mendengar bicara dusta, memalingkan pandangannya kepada sesuatu yang mengandungi pengajaran. Oleh sebab perut adalah kilang terbesar pada tubuh manusia, sekiranya ia tidak bekerja kerana puasa, maka anggota lain juga yang lebih kecil akan lebih mudah untuk mengikut jejaknya. Masya Allah, tabarakallah. Sangat jelas sebenarnya. Saya hanya macam sedikit lagi saya huraikan lah, macam sebenarnya jelas kan. Mungkin para penonton tu dia bila dengar tu terus faham. Tapi saya nak macam ringkaskan semula lah. Suka ringkaskan sahaja. Jadi Imam Nursi kata apa? Sebaik-baik puasa itu kita berpuasa bukan sekadar kita lapar. Lidah kita pun kena puasa, telinga pun kena puasa, mata pun kena puasa, kan? Apa puasa semua ini dari zaman dah cerita. Dan mata kita itu kena tengok pada perkara yang halal. Jangan dia tengok pada perkara haram. Kan? Kita ini puasa sekarang ni kan lapar sampai maghrib, tapi janganlah kita menonton macam video-video yang ada unsur haram tu kan. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam contohnya ada orang kan dia mengadu domba kan, ada orang macam buat umpatan kan, dia berbohong, itu tak boleh kan? Macam dia cakap sia-sia. Kita kena berzikir, bertasbih dan membaca Al-Quran. Itulah puasa untuk kita punya telinga. Khayalan pun sama. Kita kena khayalkan macam mana saya boleh mendapat keredaannya. Rasulullah SAW macam mana di bulan Ramadan kan, macam mana Nabi SAW mengharungi kan bulan Ramadan tu. Itu yang kita kena macam khayalkan. Dan khayalan pun kena dia berpuasa juga. Sebab puasa itu bermaksud menahan diri kan daripada maksiat. Jadi kita kena memperpuasakan ataupun kita kena suruh seluruh anggota badan kita itu puasa. Jadi zaman dia bagi satu analogi juga, dia kata perut dalam tubuh manusia itu ibarat kilang terbesar. Kan macam kita ada jantung, kita ada paru-paru kan, semua itu kilang. Tapi kilang-kilang yang kecil. Tapi kilang terbesar dalam jasad kita itu ibarat kilang besar, kita punya perut. Setahun 11 bulan dia beroperasi kuat. Sangat banyak kan, berasap, banyak dia macam ada. Sebab hari-hari kita penuhkan dia. Hari-hari penuh kosong. So dia letih. Dia ini macam susah kan. Jadi Bedi Zaman kata apa? Bila dengan puasa, kalau perut kita itu dah berhenti, jadi mudah juga kilang-kilang yang lain tu, sebab kilang yang lain semua ikut perut. Perut tu kita punya dalam jasad dia pusat macam balai operasi. Jadi semua masukkan makanan tu terus dia pergi ke tempat yang lain, kilang-kilang yang lain. Jadi dia menghasilkan darah, dia menghasilkan vitamin, dia menghasilkan protein. So maknanya bila kita puasa, mudahnya kan kita punya lidah pun puasa, mudahnya kita punya telinga pun puasa. Jadi kita kena insya-Allah berhati-hatilah 10 hari terakhir ini. Marilah kita sama-sama insya-Allah menyempurnakan kita punya adab kan, dalam menunaikan ibadah puasa insya-Allah. Okey, yang ketujuh ini insya-Allah sudah selesai. Saya akan masuk ke 8. Insya-Allah ada 2 lagi. Hikmah ke-8, di antara hikmah puasa Ramadan ialah hubungannya dengan kehidupan peribadi seseorang itu. Ini penting sekali kan, dari segi kehidupan diri kita ini, peribadi kita itu macam mana peranan puasa itu. Ia adalah satu bentuk kekangan material, macam diet kan, dan jiwa yang merupakan satu rawatan untuk manusia. Memang dari segi sains kesihatan kan, dari segi sains perubatan kita belajar, memang orang tu puasa nanti dia punya sel-sel tu diperbaharui. Memang banyak ada manfaat dia buat kita. Ia juga adalah satu bentuk rawatan kesihatan kerana sebagaimana juga jiwa manusia yang akan merana kerana pembaziran dalam perbelanjaan makanan dan kesan kesihatan yang akan ditanggungnya dengan tidak membezakan antara halal dan haram
akan lebih meracuni jiwa itu dari segi aspek spiritualnya juga. Jiwa dan nafsu itu akan lebih sulit untuk tunduk kepada hati dan roh. Selepas itu bahkan ia akan terus memegang tampuk kuasa mengendalikan hati dan roh, maka jadilah manusia itu tunggangan nafsunya dan bukan sebaliknya. Bayangkan, dan kita kalau tidak puasa lah setahun sekali, ataupun kan hari Senin dengan Khamis, kalau kita tidak puasa, kalau tak biasa dengan puasa, so manusia ini dia buat banyak pembaziran dan banyak perbelanjaan. Sekarang ni pada abad kita ini, perkara yang tidak kita perlu sudah macam jadi perlu. Mungkin kita perlukan beberapa perkara, tapi sekarang ni kita nak beli ini, kan, nak beli itu, nak dapat yang ni, nak dapat yang tu, kan. Macam manusia dia tamak. Sekarang ni pada akhir zaman kita punya pembaziran tu, perbelanjaan tu banyak. Jadi itu memberi kesan, kan, dia memberi kesan pada kesihatan kita. Kita punya kesihatan tu macam diracuni. Yani badan kita sekarang ni kita dengarkan ramai orang diabetes, ramai orang tu kan ada obesity, kan. Kita dengar yani itu menjadikan macam orang bila tamak, bila munculnya pembaziran akan membawa kita itu tidak membezakan antara halal dan haram. Sebab orang yang tidak memadai, orang yang tidak dia orang yang tidak dia qanaah tu, berpada itu, dia akan curi, dia akan cari haram. So itu pun meracuni kita punya jiwa, aspek spiritual kita. Maknanya dua kali ganda ada rugi. Badan kita pun rugi, dan jasad kita pun rugi, roh kita pun rugi pada bulan-bulan biasa. Jadi bila masuk Ramadan yang mulia itu melatih dengan puasa agar kekangan terlaksana, agar jiwa dapat dibiasakan dengan ketaatan dan mempelajari cara melaksanakannya. Ia juga dapat memberikan organ penghadaman yang sentiasa bekerja keras sepanjang tahun itu, perlindungan daripada penyakit kepada perut dengan mengelakkan daripada makanan demi makanan, memenuhinya tanpa sempat dihadamkan. Masya Allah, tabarakallah. Puasa itu macam fakulti ataupun satu klinik rohani. Jadi manusia itu dilatih dengan puasa itu. Bila ada kekangan sedikit, yang ada kesusahan sedikit, so jiwa kita itu dibiasakan dengan taat. Dia bila daripada imsak sampai maghrib tu, sampai berbuka puasa itu kan dia sabar. Kan kita ini macam taat kepada Allah, so manusia dia belajar taat tu. Kan pada hari-hari biasa kalau mudah dia nak curi orang punya harta, nak ambil rasuah, kan, nak buat apa perkara haram, kan, tak nak membezakan halal haram tu. So pada bulan Ramadan dia ingat kembali. Manusia dia macam belajar semula. Dia kata, tengok daripada imsak sampai maghrib saya tak sentuh pada makanan. Jadi dia terbiasa dengan melaksanakan tugasan dia di dunia ini. Masya Allah. Itulah puasa punya hikmah, saya rasa yang paling menarik bagi saya. Lepas tu tambahan pula, dia manusia punya organ penghadaman tu yang sentiasa bekerja keras sepanjang tahun tu dia berhenti. Dia dapat dia dapat macam berehat sementara. Dan dia sebab biasanya kita kan makanan kita makan macam demi makan. Makan demi makan, kan, tambah makan, selalu memenuhi tanpa sempat dihadamkan. Itu sebenarnya yang masalah. Macam Ibn Sina dia kata sakit tu datang sebab kita tidak menghadamkan. Ya, sakit tu sebab apa berlaku sakit? Sebab kita makan penuh, nanti tak sempat nak hadam lagi, kita tambah lagi. Dia kata itulah yang paling berat untuk kita punya perut. So dia kata segala penyakit itu datang daripada perut. Kena kita hati-hati, kan. Jadi Ramadan dia ajar pada kita. Ramadan tu dia macam bagi rawatan pada kita. Dia kata, wahai manusia, jangan kamu makan sesuka hati. Hadam dulu, kan. Makan kalau boleh kena ada jarak 2 jam. Lepas kita makan minum, kena ada jarak 2 jam sekurang-kurangnya. Kita kena tunggu hadam.
Baru, sebab dia kata syifa itu, penawar itu dalam penghadaman. Kalau ada penghadaman, barulah syifa, penawar itu akan masuk dalam jasad kita itu. Oleh sebab ia juga turut meninggalkan makanan yang halal yang dibolehkan kepadanya, maka jiwa mendapat keupayaan untuk mendengar dan mentaati arahan daripada akal dan syariat, untuk menghindari perkara yang haram dan berusaha untuk tidak melemahkan aspek kehidupan spiritual. Bayangkan di bulan Ramadan, walaupun air kosong tu kan, air buah ke, makanan nasi ke, semua halal kan? Kalau hari-hari biasa halal, kita boleh makan. Tapi oleh kerana kita meninggalkan perkara halal di bulan Ramadan, jadi manusia dia mudah dia nak membezakan haram tu. Mudah. Sebab demi Allah Subhanahu Wa Taala, demi keredaan Allah, demi Allah Subhanahu Wa Taala punya arahan, manusia meninggalkan, menetepikan kan perkara-perkara yang dihalalkan pada dia. Kan daging tu kan, ayam tu semua halal bagi kita, air tu halal. Tapi sementara waktu kita tidak sentuh. Jadi manusia punya nanti jiwa itu dia membiasakan dirinya untuk membezakan halal dengan haram. Dan dari segi spiritual, dari segi rohani, manusia dia mendapat kebaikan lah. Okey. Okey, dia sambung. Kebanyakan manusia apabila diuji dengan perasaan lapar, mereka perlu dilatih agar perasaan lapar itu terjurus kepada sikap sabar dan bertahan selama 15 jam atau 24 jam jika tidak bersahur. Puasa di bulan Ramadan memberikan peluang latihan sebegini bertujuan membiasakan dan melatih jiwa. Oleh itu rawatan yang paling berkesan untuk sikap gopoh, tidak sabar serta bertahan, mudah marah dan baran ialah dengan cara berpuasa. Cuba bayangkan, banyak kita punya penyakit tu, penyakit jasmani dan rohani itu kan dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Tengok sikap gopoh, tidak sabar kan. Semuanya kita dah belajar dah. Sebab selama 15 jam ataupun ada setengah orang sepanjang mungkin lepas isyak dia tidur, dia bangun solat subuh, lepas tu terus dia tidur, mungkin sepanjang hari kan dia tak tampak kalau sahur, lebih kurang 24 jam dia sabar, dia tidak makan minum. Sistem penghadaman manusia terdiri daripada banyak organ-organ sokongan. Sistem penghadaman kita itu terdiri daripada banyak organ sokongan yang membantu proses pencernaan. Tanpa merehatkan segala anggota-anggota ini untuk seketika dan mengawal kembali prosesnya, kerja yang berterusan itu akan juga memberi kesan kesihatan yang negatif kepada anggota tubuh dalaman yang lain. Ini juga di antara sebab tersirat bagaimana para wali semenjak dahulu lagi melatih diri mereka untuk makan dan minum hanya dengan kadar sedikit untuk mencapai makam yang lebih tinggi. Organ-organ penghadaman juga sedar yang mereka itu tidak hanya diciptakan hanya untuk tujuan itu semata-mata, sedangkan anggota badan yang lain berpeluang menikmati habuan kerohanian dan kemalaikatan jauh daripada hanya memuaskan kehendak yang rendah tarafnya. Inilah yang menjadikan para mukmin gembira di bulan Ramadan kerana mendapatkan limpahan-limpahan mengikut darjat masing-masing. Sesungguhnya hati, jiwa, akal dan diri manusia itu sentiasa dilimpahi dengan pancaran nurani melalui puasa di bulan suci tersebut. Jika akan tertawa bahagia biarpun anggota penghadamannya menangis, kesedihan menahan lapar. Masya Allah. Jadi kita tengok dalam sistem penghadaman kita itu untuk proses pencernaan kan ada organ sokongan. Jadi organ sokongan kita itu oleh kerana selalu beroperasi kuat kan, jadi dia memberi kesan yang buruk pada anggota tubuh dalaman kita itu. Kalau perut tu banyak dia beroperasi kan. Jadi kita sebab tu nampak semenjak dahulu kan waliullah mereka qillatul ta'am, yani mereka kurang makan, kurang minum. Sebab mereka nak dapat kerohanian. Sebab kita sedia maklum kalau terlalu makan banyak, kita punya tubuh badan nafsu kita akan kuat, tapi hati dan akal kita itu akan lemah. Memang ini ternyata banyak dalil, banyak buktinya. Kita lihat
orang yang makan banyak tapi akal dia tak berapa fungsi, hati dia tak berapa fungsi, ibadah dia kurang. Kalau terlalu makanlah, kalau tidak hadam. Kan? Jadi pada bulan Ramadan apa yang berlaku? Kan? Kita orang mukmin, kan? Dia dapat banyak limpahan rahmat Allah, hati, akal dan seluruh dia punya perasaan tu dia menikmati banyak nikmat. Kan? Mungkin kita punya perut itu dikunci, perut itu dia menangis. Kan? Badi zaman kata perut itu menangis. Sistem penghadaman tu dia menangis sebab tidak ada proses lagi, kan? Sebab tak ada makan minum. Jadi kita punya melalui puasa itu akal, hati, jiwa kita dan kita punya perasaan-perasaan suci itu dia gembira, tertawa. Tapi biarlah badi zaman kata biarlah sistem penghadaman tu sebulan tu dia menangis. Kesedihan menahan lapar tu. Sebab kita akan dapat kesihatan jasmani dan rohani melalui puasa itu. Alhamdulillah ala kulli hal siwal kufri wad dalal. Okey, jadi ini pun dah selesai. InsyaAllah kita ada satu lagi hikmah yang terakhir ni. Di antara hikmah puasa itu ialah peranannya dalam menundukkan sangkaan diri tentang ciri ketuhanan yang ada padanya, lalu menyerlahkan kelemahannya untuk memperingatkannya tentang peranan kehambaannya. Okey, manusia kan dia memiliki nafsu. Nafsu pun dia selalu dia nak macam bergerak sendiri. Tak mahu dia terlibat dengan mana-mana pihak dan ada sangkaan ketuhanan dia. Dalam diri manusia ada sangkaan dia seolah-olah macam Tuhan. Dia sesuka hati nak bergerak. Tapi dia lupa kelemahannya. Jadi pada bulan Ramadan, nafsu kita itu ditarbiahkan, kan? Dia menyerlahkan kelemahannya untuk memperingatkan peranan kehambaannya itu. Okey. Jiwa dan nafsu tidak mahu mengenali siapakah Tuhannya. Bahkan ingin terus bermaharaja, lela dalam mencapai kehendak dan citanya. Walaupun ia disiksa, sikap ini akan terus kekal padanya. Melainkan dengan berpuasa, maka ia akan hilang dan pudar. Oleh itu puasa mampu menumbangkan perasaan kefiraunan nafsu dengan menyerlahkan kekurangan, kelemahan dan kebutuhan untuk menundukkannya dan membuatkannya sedar bahawa ia hanyalah seorang hamba. Ini dari segi aspek kehambaan kita lah. Nafsu kita kena tahu, kena dia sedar. Kan dia ini bukan Tuhan, dia ini hamba. Jadi puasa itu ada peranan penting untuk mengingatkan pada kita kehambaan kita. Dalam beberapa riwayat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan nafsu. Ini bukannya hadis, bukan mungkin kalam kibar ataupun untuk kita ambil ibrah lah. Untuk kita ambil ibrah, ada satu riwayat yang dibawa oleh Said Nursi, tapi beliau tidak sebut hadis ataupun daripada sahabat ke kan, tidak sebut. Dia tidak bagi sumber di sini. Dia kata dalam sebuah riwayat tu Allah berbicara dengan nafsu. Aku siapa dan kamu pula siapa? Man ana wa man anta? Aku siapa dan kamu pula siapa? Jawab nafsu. Tengok jawapan dia. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Macam sombong kan? Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dia tak kenal Allah. Maka Allah menazabnya. Allah azab dia dan mencampakkannya ke dalam neraka. Dia bertanyakan kembali kepadanya selepas itu. Dan nafsu masih menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Justru itu Allah terus menazabnya dengan pelbagai azab, namun ia masih tetap dengan keegoannya. Tengok, masih dia kuat ego dia. Akhirnya Allah menazabnya dengan kelaparan, iaitu dengan meninggalkannya kelaparan. Allah jadikan dia macam lapar. Lama sangat dia lapar. Setelah itu apabila ditanya sekali lagi, aku siapa dan kamu pula siapa? Barulah ia menjawab, engkaulah Tuhan yang pemurah dan aku adalah hambamu yang lemah. Tengok, baru dia kenal siapa dia. Dia kata engkau Tuhan yang pemurah, Al-Karim, dan aku adalah hambamu yang lemah, Al-Ajiz. Kan? Yani, seorang abd yang ajiz, lemah. Baru dia kenal. Itulah hikmah puasa. Nafsu kita itu dia tengok. Jadi insyaAllah mari kita sama-sama
berdoa. Saya nak memimpin satu doa. InsyaAllah mohon semua para penonton sama-samalah aminkan doa yang akan dibacakan insyaAllah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi adaan bi'adadi thawabi hurufil Qur'ani fi syahr Ramadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah, kurniakanlah rahmatmu kepada junjungan Nabi Muhammad dengan selawat yang menjadikan engkau reda, yang benar-benar setara dengan kedudukannya, dengan sejumlah kebaikan daripada huruf-huruf Al-Quran di bulan Ramadan, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat. Maha suci engkau Tuhan segala keagungan dan ketinggian daripada segala yang mereka sifatkan, serta salam ke atas seluruh utusanmu dan segala pujian kepada pentadbir sekalian alam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada semua hadirin hadirat. Saya serahkan kepada insyaAllah saudara pengurusi majlis. Terima kasih. Jazakallahu khair wa barakallahu fi. Diucapkan kepada Fadil Ustaz di atas 3 perkongsian hikmah sebentar tadi daripada Risalah An-Nur. Subhanallah, dalam masa 3 minggu kita dapat 9 hikmah daripada puasa di bulan Ramadan ni. Alhamdulillah. Maknanya semua banyak ilmu ataupun semua banyak input yang kita boleh dapat daripada Risalah An-Nur ni. Subhanallah. Apa yang saya suka, saya nak petik sikit apa yang dikongsikan oleh Ustaz tadi. Perut adalah kilang terbesar pada tubuh badan kita. Sekiranya ia tidak bekerja, maka anggota lain pun akan ikut turut bekerja. Maknanya kata kalau perut kita lemah, maka anggota lain pun akan turut malaslah nak buat jahat. Benda tu akan susah lah untuk kita nak buat jahat. Subhanallah, itu ternyata hikmah itu yang kita jarang nampak ataupun kita jarang cari di bulan Ramadan kan. Subhanallah. Jadi terima kasih banyak Ustaz di atas perkongsian 9 hikmah tersebut, insya-Allah. Jadi moga-moga kita dapat menyambung lagi lah pengajian yang lain mungkin untuk akan datang selepas Ramadan ni nanti, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada minggu yang pertama bulan Ramadan sampailah kita habis 9 hikmah ni, insya-Allah. Jadi moga-moga kita dapat bertemu lagi pada minggu pada masa akan datang, insya-Allah, walaupun pada topik yang berbeza. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita bicara tentang risalah Ramadan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung pada topik yang lain lah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Saya selaku moderator ingin mohon maaf lah anda berlaku kesilapan atau kelemahan daripada pihak kami, insya-Allah. Dan suka untuk saya ingatkan kepada sidang penonton untuk mengisi kehadiran, terutama pensyarah Husin, untuk mengisi kehadiran di MyTrend yang disediakan di ruangan komen, insya-Allah, di Facebook. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Saya tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, ya,